أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Sebelum ini telah berlangsung pembahasan mengenai Hazrat Ali. Hari ini juga masih membahas mengenai beliau. Dan hari ini bahan yang telah saya kumpulkan mengenai beliau akan selesai insya-Allah. Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda, Hazrat Imam Hussein Sahih pada satu kali bertanya, yakni berkata kepada Hazrat Ali, apakah Tuan mencintai saya? Hazrat Ali bersabda, ya. Hazrat Hussein alaihissalam merasa sangat hairan dengan hal ini dan berkata, bagaimana dalam satu hati boleh berkumpul dua kecintaan? Kemudian Hazrat Imam Hussein alaihissalam berkata, pada waktu pertempuran, Tuan mencintai siapa? Hazrat Ali bersabda, aku mencintai Allah. Dalam menjelaskan peristiwa ini, Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu bersabda bahawa Hazrat Hasan bertanya kepada Hazrat Ali, apakah Tuan mencintai saya? Hazrat Ali bersabda, ya. Hazrat Hasan kemudian bertanya lagi, apakah Tuan mencintai Allah Ta'ala? Hazrat Ali bersabda, ya. Hazrat Hasan berkata, jika begitu, Tuan telah melakukan satu bentuk syirik. Yang dikatakan syirik adalah menyekutukan sesuatu dengan Allah Ta'ala dalam kecintaan kepadanya. Hazrat Ali bersabda, wahai Hasan, saya tidak melakukan syirik. Saya memang mencintai engkau. Namun ketika kecintaan kepada engkau bertembung dengan kecintaan kepada Allah Ta'ala, maka saya segera akan meninggalkannya. Kemudian di satu tempat, dalam menjelaskan satu peristiwa mengenai Hazrat Ali, Hazrat Muslim Maud bersabda bahawa ketika Hazrat Ali menghadapi satu musibah besar, maka beliau berdoa kepada Allah Ta'ala sebagai berikut. Ya Haf, Ya Kaf, Ya Kaf, Ya Ain Sad, Ighfirli. Yakni, wahai Kaf, Ha, Ya Ain Sad, ampunilah aku. Menurut satu riwayat dari Ummi Hadi, Rasulullah SAW bersabda dalam menjelaskan makna dari huruf-huruf muqatti'at tersebut bahawa Kaf mewakili sifat kafi, Ha mewakili sifat hadi, dan Ain mewakili sifat alim atau alim, dan Sad mewakili sifat sadiq. Yakni beliau memanjatkan doa kepada Allah Ta'ala, ya Allah, engkau maha mencukupi, engkau maha pemberi petunjuk, engkau maha mengetahui, dan engkau maha benar, maha sadik. Berikanlah ampunan kepadaku dengan perantaraan semua sifat engkau. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu menjelaskan bahawa para ahli mufassirin mengemukakan satu peristiwa mengenai Hazrat Ali
bahawa pada satu kali beliau memanggil salah seorang pelayannya, namun dia tidak menyahut. Beliau berkali-kali memanggil, namun tetap saja dia tidak memberikan jawapan. Tidak berapa lama kemudian beliau melihat lelaki itu, lalu beliau bertanya kepadanya, Malik lam tujibni, yakni apa yang terjadi dengan kau sehingga berulang kali aku memanggil kau namun kamu tidak menjawab. Qala li saqati bihilmika wa amnin min akubatika fa astahsana jawabahu waqtaka. Dia berkata, perkara yang sebenarnya adalah saya yakin dengan kelembutan Tuan dan saya merasa diri saya aman dari hukuman Tuan. Oleh kerana itu, saya tidak menjawab panggilan Tuan. Hazrat Ali menyukai dengan jawapan lelaki tersebut, lalu beliau membebaskannya. Sekarang, jika seorang duniawi mengalami peristiwa seperti ini, maka mungkin dia akan menghukumnya bahawa kamu telah mengambil manfaat yang tidak sepatutnya dari sikap lembut saya. Namun beliau memberikan hadiah kepada pelayan tersebut. Hazrat Muslim Maud menjelaskan bahawa ada seseorang yang biasa mengajar kedua-dua putera Hazrat Ali, yakni Hazrat Hasan dan Hazrat Husin. Pada satu kali Hazrat Ali lalu di hadapan putera-puteranya, maka beliau mendengar guru mereka mengajarkan kepada putera-putera beliau khatiman nabiyyin. Hazrat Ali bersabda, janganlah mengajarkan khatiman nabiyyin kepada anak-anak saya, bahkan ajarkanlah khataman nabiyyin, yakni ajarkanlah dengan fathah di atas huruf ta, bukan dengan kasrah di bawah huruf ta. Yakni memang kedua kiraat ini ada, namun saya lebih menyukai kiraat khataman nabiyyin kerana makna dari khataman nabiyyin adalah meterai para nabi, sedangkan makna dari khatimun nabiyyin adalah penutup para nabi. Ajarkanlah anak-anak saya dengan ta yang diberi fathah di atasnya. Kemudian Hazrat Muslim Maud bersabda berkenaan dengan Hazrat Ali, bahawa terbukti berkenaan dengan Hazrat Ali bahawa beliau adalah seorang hafiz Quran. Bahkan dari segi penyusunan Al-Quran, beliau telah memulakan pekerjaan penulisan Al-Quran sejurus setelah kewafatan Hazrat Rasulullah SAW. Di satu tempat, Hazrat Muslim Maud bersabda, seorang sahabat mengundang Hazrat Rasulullah SAW untuk makan. Beberapa sahabat juga diundang, termasuklah Hazrat Ali juga. Usia Hazrat Ali radhiyallahu ta'ala anhu masih sangat muda. Oleh kerana itu terfikir oleh beberapa sahabat untuk mengusik beliau. Mereka makan kurma dan mengumpulkan bijinya di hadapan Hazrat Ali. Rasulullah SAW pun melakukan hal yang sama. Hazrat Ali masih muda. Beliau sibuk makan dan tidak melihat ke arah tersebut. Ketika beliau melihat di hadapan beliau terdapat longgokan biji kurma, para sahabat mengatakan dengan nada bergurau, kamu telah memakan semua kurma. Lihatlah ni, semua bijinya ada di depanmu. Hazrat Ali juga memiliki sifat periang. Jika beliau bertabiat cepat naik darah, maka beliau akan melawan pada sahabat tersebut dan mengatakan, anda telah menuduh saya atau anda telah berburuk sangka kepada saya. Hazrat Ali faham bahawa ini adalah satu gurauan terhadap beliau. Beliau berfikir bahawa sekarang adalah keunggulan saya untuk menjawab mereka dengan gurauan juga. Beliau lalu bersabda, bijinya pun semua kamu makan, tapi saya mengasingkan biji-bijinya. Yakni anda semua memakan kurma dengan biji-bijinya, namun saya mengasingkan biji-bijiannya. Dan buktinya adalah adanya longgokan biji kurma di depan saya. Gurauan ini dibalikkan semula kepada para sahabat-sahabat. Di satu tempat dalam menjelaskan mengenai Hazrat Ali, Hazrat Muslim Maud bersabda, terdapat di dalam hadis-hadis bahawa pada satu kali ketika Rasulullah SAW mentilawatkan Al-Quran Majid, Hazrat Ali membetulkan bacaan beliau. Setelah selesai solat, beliau bersabda kepada Hazrat Ali, ini bukanlah tugas kamu. Saya telah menugaskan orang lain untuk mengingatkan kesalahan saya. Yakni ketika Rasulullah SAW melawatkan Al-Quran Karim dalam solat, mungkin ada yang terlupa, lalu Hazrat Ali mengingatkan. Maka Hazrat Rasulullah SAW bersabda, saya telah menetapkan orang lain untuk tugas ini. Kamu jangan melakukannya. Padahal Hazrat Ali pun sangat alim. फरमाते हैं। कुरान-ए-करीम में  Hazrat Muslim Maud di tempat lain bersabda,
Di dalam Al-Quranul Karim terdapat perintah bahawa jika kamu ingin meminta pendapat daripada Rasulullah SAW, maka pertama-tama kali berikanlah sedekah. Sebelum turunnya perintah ini, Hazrat Ali tidak pernah meminta satu pendapat dari Hazrat Rasulullah SAW. Namun ketika perintah ini turun, maka Hazrat Ali datang ke hadapan beliau dan memberikan sejumlah wang sebagai sedekah lalu berkata, saya ingin meminta beberapa pendapat. Hazrat Rasulullah SAW mengajak beliau ke tempat yang terpisah dan berbincang dengan Hazrat Ali. Seorang sahabat bertanya kepada Hazrat Ali, anda berbincang mengenai masalah apa? Hazrat Ali menjawab, tidak ada hal yang khusus yang memerlukan perbincangan, namun saya ingin mengamalkan perintah Al-Quran ini. Inilah cara para sahabat. Di satu tempat terdapat juga riwayat seperti ini bahawa ada seorang sahabat pergi ke rumah orang-orang kerana di dalam Al-Quranul Karim terdapat perintah bahawa jika seorang pemilik rumah mengatakan kepadamu, baliklah, maka baliklah kamu. Sahabat itu mengatakan, saya beberapa kali berusaha, bahkan kadang-kadang setiap hari berusaha untuk paling tidak pergi ke rumah seseorang supaya dia mengatakan kepada saya, baliklah, dan saya akan balik dengan senang hati sehingga perintah Quranul Karim ini dapat dipenuhi. Namun keinginan saya ini tidak pernah terpenuhi. Tidak ada seorang pun tuan rumah yang mengatakan kepada saya untuk balik. Di masa sekarang ini, jika kita mengatakan kepada seseorang bahawa kami sedang sibuk, baliklah, atau sedang tidak dapat bertemu, maka dia akan marah. Namun inilah ketakwaan para sahabat, yakni mereka berusaha mengamalkan setiap perintah Al-Quranul Karim. Hazrat Muslim Maud menjelaskan bahawa satu kali Rasulullah SAW meminta canda daripada sahabat untuk satu tujuan. Hazrat Ali pergi keluar, beliau memotong rumput dan menjualnya. Kemudian wang yang beliau perolehi itu beliau berikan untuk canda. Hazrat Khalifatul Masih Rabi rahimahullah ta'ala di satu tempat dalam satu daras beliau menjelaskan mengenai satu peristiwa. Beliau bersabda bahawa satu kali Hazrat Alama Ubaidullah Sahib Bismil, seorang ulama Syiah yang berkedudukan tinggi, seorang yang suci dan memiliki ilmu yang dalam serta luas, ketika beliau menjadi Ahmadi. Setelah itu, tidak hanya pada masa Hazrat Masih Maud SAW saja, bahkan hingga terjadi pemisahan, dan setelah pemisahan pun beberapa buku beliau masih diajarkan di madrasah-madrasah Syiah. Hazrat Khalifatul Masih Rabi menjelaskan bahawa kerana saya ingat ketika saya masih di Waqfi Jadid, seorang kawan Syiah datang kepada saya untuk berbincang. Setelah perbincangan tersebut, beliau merasa puas dan dengan kurnia Allah Ta'ala menjadi Ahmadi. Setelah mengambil keputusan tersebut, beliau mengatakan bahawa saya tidak memberitahukan anda sebelumnya bahawa saya adalah seorang ulama Syiah. Saya tidak ingat kedudukan beliau, namun beliau berasal dari satu kampung di Shikapura atau satu kampung di Faisalabad. Beliau mengatakan, saya memiliki kedudukan ini dalam Syiah dan seorang ulama, yakni Hazrat Khalifatul Masih Ar-Rabi rahimahullah ta'ala mengatakan mengenai orang yang beat ini bahawa beliau adalah seorang ulama Syiah dan berasal dari Shikapura. Dan saya seorang alim dan memiliki kedudukan yang tinggi dalam Syiah. Namun hari ini saya beritahukan kepada Tuan bahawa sampai saat ini buku-buku Ubaidullah Sahib Bismil masih terus diajarkan di madrasah-madrasah kami. Begitu luar biasanya karisma beliau dan ilmu beliau. Kata Khalifatul Masih Rabi mengatakan orang Syiah ini tidak memberitahukan kepada saya mengenai bagaimana mereka mengajarkan buku-buku Bismil Sahib. Demikianlah Hazrat Khalifatul Masih Rabi menyampaikan bahawa saya mendapat tahu melalui perantaraan ulama ini. Namun ketika mengajar di sana, beliau tidak memberitahukan mengenai siapa itu Bismil Sahib dan apa yang terjadi dengan beliau kemudian. Bismil Sahib telah menerima Hazrat Masih Maud SAW dan membuang semua kehormatan yang telah beliau raih semasa dengan Syiah. Ini adalah rujukan dari buku beliau, yakni bukanlah rujukan dari orang biasa. Setelah menyampaikan semua kata pengantar ini, Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu menyampaikan rujukan dari buku tersebut bahawa Al-Bazar menulis dalam masnadnya bahawa Hazrat Ali bertanya kepada orang-orang, beritahukanlah siapakah orang yang paling berani. Orang-orang menjawab, Tuanlah yang paling berani. Beliau radhiyallahu ta'ala anhu bersabda,
saya selalu berlawan dengan musuh yang sepadan dengan saya. Lalu bagaimana boleh dianggap saya yang paling berani? Sekarang kamu beritahukan kepada saya, siapa yang paling berani? Hazrat Ali bertanya untuk kali kedua. Bismil Sahib telah menuliskan ini di dalam bukunya dengan merujuk sebuah buku. Orang-orang mengatakan bahawa Yang Mulia, kami tidak mengetahui, tuanlah beritahu. Beliau radhiyallahu ta'ala anhu bersabda bahawa yang paling gagah dan berani adalah Hazrat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau radhiyallahu ta'ala anhu telah menyampaikan, yakni Hazrat Ali telah menyampaikan bahawa yang paling gagah dan berani adalah Hazrat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Dengarlah, di masa perang Badar, kami telah membuat satu tempat berteduh yang tinggi bagi Rasulullah SAW. Waktu itu kami berunding bersama tentang siapakah yang akan berada di bawahnya bersama Rasulullah SAW supaya jangan sampai ada orang musyrik yang menyerang Rasulullah SAW. Demi Tuhan, waktu itu tidak ada seorang pun di antara kami yang bersedia maju ke depan hinggalah Hazrat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu datang berdiri di samping Rasulullah SAW sambil membawa pedang yang terhunus, dan kemudian tidak ada seorang musyrik pun yang sanggup berani datang mendekati beliau. Andaikan ada seseorang yang tetap juga memberanikan diri melakukan perkara demikian, maka beliau akan segera menusuknya. Oleh kerana itu, beliaulah yang paling gagah, yakni Hazrat Abu Bakar. Inilah yang telah disabdakan oleh Hazrat Ali. Hazrat Ali karamallahu wajhah bersabda bahawa pada satu kesempatan kejadian di mana orang-orang musyrik menangkap Rasulullah SAW dan mereka mengheret beliau dan mengatakan bahawa engkaulah orang yang mengatakan bahawa Tuhan itu Esa. Demi Tuhan, waktu itu tidak ada seorang pun yang berani untuk melawan orang-orang musyrik. Hazrat Ali bersabda, demi Tuhan, tidak ada seorang pun yang berani untuk melawan orang-orang musyrik. Namun Hazrat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu maju ke depan dan memukul orang-orang musyrik untuk mundur dan menyingkirkan mereka sambil terus-menerus mengatakan bahawa sangat dikesalkan ke atas kamu bahawa kamu sedang berlaku zalim kepada seorang insan yang mengatakan bahawa Tuhanku hanyalah Allah semata. Setelah mengatakan demikian, Hazrat Ali radhiyallahu ta'ala anhu mengangkat selendang beliau sambil menyelimutkannya di hadapan wajah beliau, di mana beliau sedemikian rupa menangis tersedu-sedu sehingga janggut beliau radhiyallahu ta'ala anhu pun menjadi basah, dan beliau bersabda, semoga Allah Ta'ala memberikan petunjuk kepada kamu semua, wahai manusia, katakanlah, apakah mukmin yang berasal dari keluarga Fir'aun kah yang baik atau Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu lah yang baik? Orang-orang dari keluarga Fir'aun yang telah beriman, mereka tidaklah sedemikian rupa telah mengorbankan jiwanya kepada Nabi mereka sebagaimana yang telah Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu lakukan. Setelah mendengar demikian, orang-orang pun terdiam. Maka Hazrat Ali radhiyallahu ta'ala anhu bersabda bahawa, wahai umat manusia, mengapa kamu tidak menjawab? Demi Tuhan, sesaat di masa Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu adalah lebih baik daripada ribuan waktu yang mukmin keluarga Fir'aun, dan bahkan lebih dari itu. Hal ini kerana mereka dahulu sentiasa menyembunyikan keyakinan mereka, sedangkan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu telah menyatakan keimanan beliau secara jelas. Hazrat Muslim Maud menjelaskan bahawa Rasul Karim sallallahu alaihi wasallam telah memberikan nasihat kepada Hazrat Ali, di mana beliau bersabda, wahai Ali, apabila tabligh engkau walaupun seorang saja telah beriman, maka hal ini adalah lebih baik bagi engkau daripada kambing dan domba gembalaan engkau yang berjalan di antara dua buah gunung sambil membawa hasil tuaian yang sangat berat, dan engkau gembira melihatnya. Ummul Mukminin Hazrat Ummi Salamah menjelaskan, saya memberikan kesaksian bahawa saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa siapa sahaja yang mencintai Ali, maka sesungguhnya dia mencintaiku, dan siapa yang mencintaiku, maka sesungguhnya dia mencintai Allah, dan siapa sahaja yang menaruh dendam kepada Ali, maka sesungguhnya dia menaruh dendam kepadaku, dan siapa sahaja yang menaruh dendam kepadaku, maka sesungguhnya dia menaruh dendam kepada Allah. Hazrat Zar menjelaskan bahawa Hazrat Ali bersabda, demi zat yang telah menumbuhkan biji-bijian dan telah meniupkan serta menghidupkan ruh, sesungguhnya Nabi Ummi sallallahu alaihi wasallam telah berjanji demikian kepada saya, bahawa hanya orang mukminlah yang akan mencintai saya dan hanya orang munafiklah yang akan berdendam kepada saya. Hazrat Ali menjelaskan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memanggil saya dan bersabda
bahawa permisalan engkau adalah seperti Hazrat Isa, di mana orang-orang Yahudi telah sedemikian rupa berdendam kepada beliau, telah melontarkan tuduhan kepada ibu beliau, sedangkan orang-orang Kristian kerana kecintaan mereka, yakni kecintaan mereka kepada Isa alaihissalam telah sedemikian rupa besarnya, di mana mereka telah memberikan kepada beliau kedudukan yang sebenarnya bukanlah kedudukan beliau. Kemudian Hazrat Ali bersabda, ketahuilah, mengenai diri saya terdapat dua jenis manusia yang akan binasa. Pertama adalah orang yang kerana sedemikian larut kecintaannya, mereka memberikan saya kedudukan yang bukanlah kedudukan saya. Dan kedua adalah orang yang akan menaruh dendam kepada saya, dan kerana sikap permusuhannya, mereka akan melontarkan tuduhan-tuduhannya kepada saya. Hazrat Ali berkenaan dengan harta rampasan, harta ganimat, yakni harta ghanimah yang diperolehi tanpa berperang dengan musuh. Dalam membahagikan harta tersebut, beliau selalu mengambil cara yang dilakukan oleh Hazrat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Bila saja diterima harta demikian kepada beliau, maka beliau membahagi-bahagikan semua harta tersebut dan beliau tidak menyisihkan sedikit pun darinya kecuali harta yang tertinggal dari pembahagian yang dilakukan pada hari tersebut. Beliau selalu bersabda bahawa, wahai dunia, pergilah engkau dan tipulah orang lain selain aku. Dari harta rampasan, beliau tidak mengambilnya untuk diri sendiri, dan tidak juga beliau memberikan sedikit pun darinya untuk para sahabat karib beliau. Beliau memberikan jawatan gubernur, jawatan tinggi atau kedudukan lainnya hanyalah kepada orang-orang yang memegang amanat. Tatkala beliau mendengar ada berita seorang pegawai yang berlaku khianat, maka beliau menuliskan ayat berikut dan mengirimkan kepadanya. Qad ja'atkum mau'izatan min rabbikum. Sesungguhnya telah datang kepada engkau nasihat dari Tuhan engkau. Dan auful mikyala wal mizana bil qist. Wala tabkhassun nasa asya'ahum. Wala ta'saw fil ardi mufsidin. Baqiyatullahi khairun lakum in kuntum mu'minina wa ma ana alaikum bihafiz. Sempurnakanlah ukuran dan timbangan dengan adil, dan janganlah memberi barang-barang orang lain setelah menguranginya, dan janganlah menyebarkan kekacauan sambil melakukan kerosakan di muka bumi. Apapun yang berlebih dari usaha jual beli engkau dari sisi Allah, itu adalah lebih baik bagi engkau jika engkau mukmin yang sebenarnya, dan aku bukanlah pengawas ke atas engkau. Kemudian beliau menuliskan, tatkala surat saya ini sampai kepada engkau, maka simpanlah barang-barang kami yang terdapat pada engkau hingga kami mengirimkan seseorang yang akan mengambil harta tersebut dari engkau. Kemudian beliau radhiyallahu ta'ala anhu sambil mendongakkan pandangan ke langit, beliau bersabda bahawa, wahai Allah, sesungguhnya engkau mengetahui bahawa saya tidak memberikan perintah kepada mereka untuk berlaku inyanya kepada makhluk engkau dan untuk meninggalkan hak engkau. Abjar bin Jarmus meriwayatkan dari ayahnya bahawa beliau berkata, saya telah melihat Hazrat Ali bin Abu Talib keluar menuju ke Kufah dan beliau memakai 2 helai kain kitri. Qitar adalah nama sebuah desa di Bahrain, di mana selendang-selendang bercorak garis merah dibuat di sana, yang mana satu kain beliau lipat sebagai penutup bahagian bawah dan kain yang kedua beliau letakkan di bahagian atas beliau. Beliau menutup bahagian bawah beliau hingga pertengahan betis beliau. Waktu itu beliau berjalan kaki di pasar sambil menggenggam bungkusan dan terus berseru kepada orang ramai untuk bertakwa kepada Allah, berkata jujur, mengadakan jual beli dengan sebaik-baiknya dan menyempurnakan ukuran dan timbangan. Diriwayatkan dari Mujammi Taimiyah bahawa pada satu kesempatan di mana Hazrat Ali membahagi-bahagikan di antara umat Islam semua harta apa sahaja yang terdapat di Baitul Mal. Kemudian beliau memerintahkan untuk memberikan tanda di tempat tersebut. Kemudian beliau menunaikan solat dengan harapan agar di hari kiamat kelak ia akan memberikan persaksian untuk beliau. Hazrat Muslim Maud di satu tempat bersabda sambil menyebut mengenai Hazrat Ali radhiyallahu ta'ala anhu bahawa Hazrat Masih Maud pada 7 hari bulan Disember 1892 telah menjelaskan satu ru'yah beliau
bahawa betapa menakjubkan apa yang aku lihat, bahawa aku telah menjadi Hazrat Ali karamallahu wajhahu. yakni dalam pemandangan mimpi, saya seolah-olah meyakini bahawa akulah dia. Kerana di antara keajaiban-keajaiban mimpi, salah satu di antaranya juga adalah bahawa pada beberapa kesempatan seseorang meyakini dirinya sebagai orang lain. Jadi waktu itu aku meyakini bahawa aku adalah Ali Murtaza, dan waktu itu terjadi satu keadaan di mana satu golongan Khawarij melawanku dan sedang berusaha menghalang khilafatku. Yakni kelompok itu ingin untuk menghalang perkara khilafatku, dan waktu itu sedang terjadi satu permainan fitnah. Maka waktu itu aku melihat bahawa Rasulullah SAW ada di dekatku, dan beliau bersabda kepadaku dengan penuh lemah lembut dan kasih sayang bahawa, wahai Ali, hindarilah mereka dari pesuruh-pesuruh mereka dan dari tanah pertanian mereka, serta tinggalkanlah mereka dan berpalinglah dari mereka. Maka saya mendapati bahawa pada masa fitnah tersebut, yang mulia Rasulullah SAW menasihatiku untuk bersabar dan menekankan kepadaku untuk menghindarkan diri, serta bersabda bahawa engkaulah yang berada di atas kebenaran, namun tidak bercakap dengan orang-orang tersebut adalah lebih baik. Hazrat Muslim Maud menjelaskan bahawa Hazrat Ali radhiyallahu ta'ala anhu telah mengambil alih segala sesuatu milik para laskar Khawarij. Senjata serta tunggangan-tunggangan perang memang telah dibahagi-bahagikan kepada orang-orang. Namun barang-barang para hamba sahaya lelaki dan perempuan telah dikembalikan ke negerinya masing-masing setibanya di Kufah. Kemudian dari satu rujukan lain, Hazrat Muslim Maud menjelaskan bahawa dibandingkan dengan zaman Hazrat Abu Bakar, zaman Hazrat Umar adalah lebih jauh dari zaman Rasul Karim SAW. Demikianlah juga keadaan Hazrat Uthman dan Hazrat Ali. Memang kedudukan beliau adalah berada di bawah para khalifah sebelum beliau. Namun peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di masa beliau tidaklah kurang pengaruhnya dibandingkan pengaruh jauhnya masa beliau dengan zaman Rasul Karim SAW. Kerana di zaman Abu Bakar dan Hazrat Umar, kebanyakan yang ada di masa tersebut adalah mereka yang telah mengecapi kehidupan bersama Rasul Karim SAW. Namun setelah mereka, orang-orang selain mereka telah banyak mengambil peranan. Maka dari itu, tatkala seseorang bertanya kepada Hazrat Ali bahawa di masa kekhalifahan Hazrat Abu Bakar dan di masa Hazrat Umar tidaklah terjadi fitnah dan kekacauan yang sedemikian rupa sebagaimana yang sedang terjadi pada masa engkau, maka beliau menjawab, hal sebenarnya adalah orang-orang yang waktu itu ada di bawah Hazrat Abu Bakar dan Hazrat Umar adalah orang-orang seperti saya, dan orang-orang yang kini ada di bawah saya adalah orang-orang seperti engkau. Kemudian di satu tempat lain, Hazrat Muslim Maud bersabda sambil menjelaskan satu peristiwa bahawa ada seseorang di masa tersebut tatkala terjadi peperangan antara Hazrat Ali dan Muawiyah yang datang kepada Hazrat Abdullah bin Umar sambil berkata, mengapa engkau tidak ikut serta dalam pertempuran-pertempuran di masa Hazrat Ali, padahal di dalam Al-Quran Karim secara jelas tertera bahawa waqatiluhum hatta la takunu fitnah. Beliau menjawab bahawa Rasul Karim SAW telah bersabda bahawa beliau lalu menjawab bahawa kami telah melaksanakan perintah ini di masa Rasul Karim SAW. Tatkala Islam waktu itu sangatlah sedikit dan umat Muslim waktu itu sedang berada di dalam ujian kerana keyakinan mereka, yakni tatkala mereka sampai terbunuh, ditimpa musibah hingga Islam telah menjadi tersebar. Maka kemudian tidak ada seorang pun yang ditimpa ujian, yakni apabila dahulu terjadi peperangan-peperangan, maka itu adalah untuk menggantikan agama dan untuk melawan orang-orang yang ingin menggantikan agama mereka. Yakni di sini sekarang agama telah berdiri, Islam telah menjadi kukuh dan tidak ada lagi perselisihan tentang keyakinan-keyakinan. Memang terdapat perselisihan-perselisihan dalam pendapat masing-masing. Oleh sebab inilah saya tidak ikut di dalam peperangan-peperangan. Walhasil ini adalah pendapat beliau sendiri waktu itu. Hazrat Muslim Maud menjelaskan tatkala Raja Rom mengetahui adanya pertempuran antara Hazrat Ali dan Hazrat Muawiyah dan berkeinginan untuk menyerang negara-negara Islam, maka Hazrat Muawiyah menulis kepadanya, berhati-hatilah, janganlah Tuan tertipu dengan perselisihan yang sedang terjadi di antara kami. Jika anda menyerang, maka komandan pertama dari pihak Hazrat Ali yang akan berangkat untuk melawan engkau adalah saya. Mengenai perinciannya secara lebih terperinci pun, beliau telah menjelaskan sebagai berikut.
Waktu itu ada satu zaman tatkala Raja Rom melihat adanya pertikaian antara Hazrat Ali dan Hazrat Muawiyah, di mana dia pun menginginkan agar dia mengirimkan satu lashkar untuk menyerang umat Islam. Waktu itu kekuasaan kerajaan Rom adalah sebagaimana negara Amerika pada masa ini. Setelah mengetahui niat raja yang akan menyerang, seorang padri yang pandai berkata, "Wahai raja, dengarlah saranan saya untuk tidak menyerang. Kerana walaupun pada zahirnya mereka saling bertentangan, namun mereka akan bersatu untuk melawan Tuhan dan melupakan permusuhan mereka." Kemudian dia memberikan contoh. Atas dasar niat, apakah dia memberikan contoh? Apakah untuk menghina atau memahami bahawa ini adalah permisalan yang lebih baik? Kemudian dia memberikan permisalan. Dia berkata, contohnya, Tuan membawa beberapa ekor anjing lalu membiarkan mereka kelaparan hingga beberapa waktu. Kemudian letakkanlah daging di hadapan mereka. Maka mereka akan mulai menyerang satu sama lain. Namun jika Tuan melepaskan singa di hadapan kedua anjing itu, maka keduanya akan melupakan permusuhannya lalu melawan singa. Dia mengatakan jika Tuan ingin mengambil manfaat dari permusuhan Hazrat Ali dengan Hazrat Muawiyah, namun saya beritahukan bahawa ketika menghadapi musuh dari luar, maka kedua kelompok ini akan melupakan permusuhan satu sama lain dan bersatu untuk menghadapi musuh. Dan inilah yang terjadi. Ketika Hazrat Muawiyah mengetahui niat Raja Rom, Hazrat Muawiyah mengirimkan pesanan mengatakan, "Kamu ingin mengambil manfaat dari pertikaian kami untuk menyerang umat Islam. Namun aku beritahukan kepadamu bahawa memang saya mempunyai pertikaian dengan Hazrat Ali. Namun jika lashkar kamu menyerang Hazrat Ali, maka akulah jeneral yang paling pertama tampil dari pihak Hazrat Ali untuk menghadapi lashkar kamu." Hazrat Ibni Abbas meriwayatkan bahawa Hazrat Umar bersabda, "Yang paling terbaik membaca Al-Quran di antara kami adalah Ubay bin Ka'ab. Yang paling terbaik dalam membuat keputusan dari antara kami adalah Ali." Hazrat Ummi Atiyah meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW mengirimkan satu lashkar yang mana Hazrat Ali juga ada di dalamnya. Beliau menjelaskan bahawa saya mendengar Rasulullah SAW berdoa sebagai berikut, "Ya Allah, janganlah berikan kematian padaku sebelum engkau memperlihatkan Ali padaku." Satu hari Rasulullah SAW mengutus Hazrat Ali ke satu ekspedisi. Setelah pulang, Rasulullah SAW bersabda kepada beliau, "Allah dan Rasulnya dan Jibril reda padamu." Terdapat satu kejadian ataupun satu peristiwa. Amir Muawiyah berkata kepada Dirar Sudahi, "Tolong beritahukan kepadaku sifat-sifat Hazrat Ali." Dia berkata, "Wahai Amirul Mukminin, maafkanlah saya untuk hal ini." Amir Muawiyah berkata, "Kamu terpaksa harus memberitahukannya." Dirar berkata, "Jika memang demikian, maka dengarkanlah. Demi Allah, Hazrat Ali adalah orang yang memiliki pandangan yang jauh ke depan dan sangat kuat. Ucapannya menyelesaikan setiap masalah. Hukuman yang dijatuhkan mencerminkan keadilan. Beliau merupakan mata air ilmu. Hikmah selalu menghiasinya. Beliau menjauhkan dirinya dari dunia dan gemerlapannya, mencintai malam dan keheningannya. Beliau adalah orang yang banyak menangis dan berfikir panjang. Beliau menyukai pakaian yang sederhana dan makanan yang seadanya. Bila beliau berada di tengah-tengah orang ramai, tidak nampak perbezaan dengan orang lain. Beliau pasti menjawab bila ditanya. Beliau sentiasa memberikan khabar bila kami menanyakan sesuatu. Demi Allah, walaupun beliau sentiasa mendekatkan dirinya kepada para sahabat atau beliau berada dekat dengan mereka, kami merasa segan apabila bercakap dengan beliau. Keseganan itu muncul dari wibawa yang dimilikinya. Beliau sentiasa menghormati orang-orang saleh dan dekat dengan orang-orang miskin. Orang yang gagah tidak akan memanfaatkannya dalam kebatilan, sebagaimana orang lemah tidak pernah berputus asa akan keadilannya. Demi Allah, dalam beberapa kesempatan saya melihat ketika malam berlalu dan bintang mulai berkurangan, beliau memegang janggut lalu merintih bagaikan seorang yang digigit ular berbisa dan menangis seperti orang yang berduka dan berkata, "Wahai dunia, pergilah engkau, kelabuilah orang lain selain aku dengan gemerlapanmu. Janganlah buang masa untuk menjerumuskanku, kerana aku tidak akan tertarik. Apa yang engkau inginkan tidak akan pernah terwujud, tidak akan pernah. Aku telah memberikan talak 3 kepadamu yang setelahnya tidak akan rujuk kembali, kerana umurmu sedikit dan tidak nyata."
Hazrat Ali sedang mengatakan sesuatu kepada dunia dalam bahasa tamsil. Perbekalan tinggal sedikit, perjalanan masih panjang dan jalan amatlah mengerikan. Mendengar penjelasan mengenai sifat-sifat Hazrat Ali tersebut, Hazrat Muawiyah menangis dan berkata, semoga Allah mengasihi Abul Hasan. Demi Tuhan, memang beliau demikianlah adanya. Wahai Zirar, bagaimana kesedihanmu ketika wafatnya Hazrat Ali? Zirar berkata, kesedihanku seperti kesedihan seorang ibu yang anaknya disembelih dalam pangkuannya. Keputusan pengadilan yang diberikan Hazrat Ali sangatlah terkenal dan masyhur. Saya akan sampaikan beberapa di antaranya. Hazrat Muslim Maud bersabda, dalam satu kisah yang terjadi pada zaman Hazrat Ali, sebagaimana ditulis oleh Tabri, diceritakan bahawa sejak permulaan Islam, kehati-hatian seperti itu selalu diamalkan. Kisahnya sebagai berikut. Adil bin Osman meriwayatkan, Hazrat Muslim Maud menulis seluruh kalimat bahasa Arabnya, namun waktu ini saya akan tinggalkan tulisan bahasa Arabnya. InsyaAllah nanti akan dituliskan pada edisi cetakan lengkap khutbah. Saya akan sampaikan terjemahannya. Saya melihat Hazrat Ali sedang bermukim di luar Hamdan. Pada waktu itu beliau radhiyallahu ta'ala anhu melihat dua kelompok yang sedang bertengkar. Lalu beliau mendamaikan mereka. Namun belum lagi beliau pergi jauh, terdengar oleh beliau suara seseorang yang mengatakan, tolonglah kemari demi Tuhan. Lalu beliau radhiyallahu ta'ala anhu berlari ke arah suara itu hingga terdengar suara terumpah beliau sambil terus mengatakan, bantuan telah datang, bantuan telah datang. Ketika beliau sampai di tempat itu, beliau melihat ada lelaki yang sedang menyerang seseorang. Ketika melihat beliau datang, orang itu berkata, wahai Amirul Mukminin, saya telah menjual kain berharga kepadanya 9 dirham dengan syarat dirham yang dibayarkan jangan meragukan dan jangan terpotong ataupun terkoyak, dan dia bersetuju dengan syarat tersebut. Namun ketika dia memberikan dirhamnya kepadaku, sebahagiannya ada yang terpotong. Ketika saya datang untuk mengembalikannya, orang ini ingkar untuk menukarkannya. Ketika saya berkeras padanya, dia malah menampar saya. Hazrat Ali berkata kepada si pembeli, gantikanlah wangnya. Orang kedua berkata, berikan bukti tamparanku. Ketika dia membuktikannya, Hazrat Ali mendudukkan orang yang menampar dan bersabda kepada orang yang ditampar, balaslah. Orang itu berkata, wahai Amirul Mukminin, saya telah memaafkannya. Hazrat Ali bersabda, memang engkau telah memaafkannya, namun saya ingin untuk melakukan kehati-hatian dalam menyempurnakan hakmu. Nampaknya orang yang dipukul itu adalah orang yang lurus bendul, tidak memahami manfaat dan kerugiannya. Hazrat Muslim Maud menulis, kemudian beliau menghukum orang yang menampar itu dengan 7 sebatan cambuk dan bersabda kepada yang memukul bahawa memang yang terinyaya ini telah memaafkanmu, namun hukuman ini adalah dari pemerintah. Ada satu kejadian lagi yang dijelaskan oleh Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu. Bersabda, satu contoh yang sangat cantik yang didapati dari amalan Hazrat Ali. Satu hari beliau melihat ada seseorang sedang memukul seorang yang lain. Hazrat Ali menghentikannya dan mengatakan kepada yang dipukul bahawa sekarang pukullah dia. Namun yang dipukul berkata, saya sudah memaafkannya. Hazrat Ali faham bahawa orang yang dipukul memaafkannya kerana takut, kerana yang memukul adalah orang yang garang. Untuk itu Hazrat Ali bersabda, kamu telah memaafkannya atas dasar hak pribadi, namun saya akan gunakan hak kaum. Lalu Hazrat Ali menghukum dia setimpal dengan kesalahannya. Hazrat Muslim Maud menceritakan kisah yang dialami Hazrat Ali. Pada satu kali Hazrat Ali dibicarakan oleh hakim Islami. Sang hakim menghormati kedudukan Hazrat Ali. Melihat perlakuan demikian, beliau bersabda, penghormatan yang anda berikan kepada saya merupakan bentuk ketidakadilan. Waktu ini kedudukan saya sama dengan yang lainnya. Dalam menjelaskan keistimewaan Hazrat Ali, Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda, bukankah beliau merupakan salah seorang penceramah yang fasih dan petah yang memberikan ruh pada rantaian kata-katanya, mengumpulkan orang dengan gaya bahasa yang padu dan indah, juga memberikan kesan mendalam bagi para pendengar. Bagi beliau hanya memerlukan waktu 1 jam sahaja, bahkan malah lebih kurang daripada itu.
Kemudian Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda, saya tahu bahawa tidak ada orang yang dapat menjadi mukmin dan muslim sebelum di dalam dirinya tercipta warna Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali radhiyallahu ta'ala anhum. Mereka tidak mencintai dunia, bahkan mereka mewakafkan hidupnya di jalan Allah Ta'ala. Kemudian beliau bersabda, kaum Khawarij menuduh Hazrat Ali sebagai fasik dan menisbahkan banyak perkara yang bertentangan dengan takwa kepada beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Bahkan menganggap beliau kosong dari keimanan, yakni mereka menganggap Hazrat Ali kosong dari keimanan, kosong dari perhiasan keimanan. Dalam hal ini, secara alami timbul pertanyaan, sebagaimana untuk menjadi siddiq diisyaratkan adanya ketakwaan, amanah, jujur, semua wujud suci dan manusia yang berdarjat tinggi, yakni Rasul, Nabi dan Wali. Kenapa Allah Ta'ala menutupi hal ehwal mereka dari pandangan manusia? Kenapa mereka tidak memahaminya dengan baik? Kenapa semua keadaannya, teladannya tersembunyi dan tidak mampu untuk memahami amalan dan ucapan beliau-beliau ini? Sehingga mereka menganggap wujud-wujud suci tersebut terkeluar dari takwa, menjaga amanah dan kejujuran dan beranggapan seakan-akan mereka adalah orang yang zalim, memakan harta haram, pembunuh, penipu, pelanggar janji, ego dan pendosa. Padahal di dunia ini banyak sekali dijumpai orang-orang yang tidak mendakwakan sebagai Rasul, tidak juga Nabi dan tidak juga menamakan dirinya Imam, Khalifatul Muslimin. Namun meskipun demikian, tidak ada rungutan yang dilemparkan ke atas tingkah laku dan kehidupan mereka. Sebagai jawapan atas pertanyaan ini, Allah Ta'ala melakukan demikian untuk membiarkan pada kekasih yang khusus tertutup dari orang kurang ajar yang tergesa-gesa, yang memiliki kebiasaan buruk sangka. Sebagaimana wujud Allah Ta'ala sendiri tertutup dari orang-orang yang suka berburuk sangka seperti ini, yakni orang yang mengatakan demikian sendirinya adalah orang yang kurang ajar dan berburuk sangka. Sebagaimana Allah Ta'ala sendiri membiarkan dirinya tertutup dan orang-orang berburuk sangka padanya, seperti itu juga pada kekasihnya, orang-orang yang kurang ajar ini yang tergesa-gesa menuduh mereka. Orang-orang yang memusuhi para muttaqi itulah sebenarnya yang kosong dari ketakwaan dan menuduh orang yang bertakwa. Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda, tidak diragukan lagi, sesungguhnya Hazrat Ali radhiyallahu ta'ala anhu adalah merupakan satu harapan bagi para pencari kebenaran dan merupakan teladan yang tidak ada tandingannya bagi para dermawan. Beliau adalah bukti adanya Allah atas hamba-hambanya dan sebaik-baik teladan pada zamannya. Beliau adalah cahaya Allah yang telah menyinari berbagai negara. Akan tetapi, masa kekhalifahan beliau bukanlah masa yang aman dan damai, melainkan pada masa beliau itu merupakan masa badai fitnah dan permusuhan. Sementara itu, orang-orang ketika itu berselisih pula tentang kekhalifahan beliau dan kekhalifahan Ibnu Abi Sufyan, putera Abu Sufyan, yang mengenai hal itu mereka bagaikan orang-orang yang bingung melihat kepada keduanya. Sebahagian orang menganggap kedua-duanya seperti dua bintang di langit yang bernama Furqat dan menganggap keduanya berimbang, namun pada hakikatnya adalah kebenaran itu berada di pihak Ali Murtaza. Siapa yang berperang melawan beliau, maka mereka ialah pemberontak dan pelampaui batas. Namun, masa kekhalifahan beliau tidaklah mengendapi masa kedamaian sebagaimana yang dikhabarsukakan oleh Allah Ta'ala, melainkan Hazrat Ali Murtaza mendapatkan perlakuan yang zalim daripada penentang, dan masa kekhalifahan beliau sedemikian rupa diuji dengan berbagai kekacauan. Kurnia Allah Ta'ala yang sangat besar tercurah kepada beliau. Namun seumur hidup beliau diliputi dengan kepiluan dan duka cita. Beliau tidak mampu untuk menyebarkan agama dan merejam syaitan seperti yang telah dilakukan oleh para khulafa terdahulu. Bahkan beliau tidak mendapatkan waktu untuk itu disebabkan kerana menghadapi cacian dari kaum beliau. Beliau diluputkan dari berbagai iradah dan harapan. Mereka tidak bersatu untuk menolong beliau, melainkan untuk berbuat zalim kepada beliau. Mereka tidak berhenti dari melakukan kezaliman, bahkan mengganggu dan menghalang beliau. Namun beliau bersikap sabar dan termasuk orang yang soleh. Namun tidaklah mungkin kita menetapkan masa kekhalifahan beliau sebagai penggenapan khabar suka ayat istikhlaf tersebut, kerana masa kekhalifahan beliau merupakan masa yang penuh dengan kekacauan, pembangkangan dan kerugian. Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda,
Akidah ini adalah sangat penting bahawa Hazrat Siddiq Akbar radhiyallahu taala anhu, Hazrat Faruq Umar radhiyallahu anhu, Hazrat Zunnurain radhiyallahu anhu dan Hazrat Ali Al-Murtada radhiyallahu anhu semuanya adalah benar dan amin. Dalam menjelaskan berkenaan dengan makam dan kedudukan Hazrat Ali radhiyallahu taala anhu, beliau bersabda bahawa beliau, yakni Hazrat Ali, adalah seorang yang sangat bertakwa dan sangat suci batinnya, serta termasuk dari antara orang-orang yang sangat dicintai Allah yang Maha Rahman. Beliau adalah seorang pilihan Allah dan termasuk pemimpin pada masanya. Beliau adalah singa Tuhan yang Maha Tinggi dan seorang pemuda dari Tuhan yang Maha Baik. Beliau sangat dermawan dan memiliki hati yang bersih. Beliau adalah seorang yang gagah berani, yang tidak pernah meninggalkan medan peperangan. Bahkan ketika bala tentera musuh menyerang beliau, beliau menjalani hidup dalam keadaan zuhud dan mencapai kedudukan yang tinggi dalam hal kesederhanaan yang tidak dicapai oleh orang-orang lain di masanya. Beliau mengorbankan harta dan paling depan dalam meringankan kesusahan dan kesedihan, dan beliau sangat memberikan perhatian dalam hal menolong anak yatim, orang miskin dan pada tetangga. Beliau memperlihatkan keberanian yang hebat pada masa berbagai peperangan dan lincah memakai pedang serta tombak dalam peperangan. Tambahan pula, beliau pun seorang pembicara yang indah, berirama, lagi juru pidato yang fasih. Ucapan beliau memiliki pengaruh yang sangat dalam bagi para pendengarnya, yang dengan kata-katanya beliau menghilangkan karat-karat kalbu serta menerangi hati-hati dengan cahaya pertimbangan. Beliau adalah seorang pemidato yang terkemuka dan orang-orang yang ahli dalam hal ini datang kepada beliau untuk bertanding akan gugur, dapat dikuasai dan kalah. Kemampuan pidato atau pembicaraan beliau, setiap sifat kebaikan beliau selalu terdepan dan pandai dalam fasahud dan balagat. Orang yang menolak terhadap keunggulan ini sama dengan memperlihatkan cara yang tidak tahu malu. Beliau selalu menganjurkan untuk menghilangkan kesedihan orang-orang yang tidak berdaya dan juga mengarahkan untuk memberi makan kepada mereka yang patut untuk diberi, namun menahan diri orang miskin maupun kepada mereka yang meminta dengan mendesak-desak. Beliau termasuk hamba-hamba yang dekat dengan Allah Ta'ala, dan di samping itu beliau termasuk yang unggul dan paling depan dalam hal meminum susu dari gelas atau sumber mata air Al-Furqan. Pemahaman yang mendalam tentang Al-Quran. Beliau meraih pemahaman yang ajaib dalam memahami kehalusan Al-Quran. Saya pernah berjumpa dengannya, iaitu Hazrat Ali, dalam kasyaf, yakni dalam keadaan terjaga, bukan tidur. Dalam keadaan demikian, dan beliau memberikan saya sebuah kitab tafsir tentang kitab Tuhan yang Maha Ghaib dan bersabda, ini adalah tafsir saya dan sekarang ini saya berikan kepada anda. Mubarak, yakni tahniah kerana anda telah diberikan anugerah ini. Saya lalu menghulurkan tangan saya. Hazrat Masih Maud SAW bersabda, lalu saya menghulurkan tangan saya dan mengambil kitab tafsirnya. Saya pun bersyukur kepada Allah Ta'ala yang Maha Pemilik kekuasaan dan Maha menganugerahkan. Saya mendapatinya sebagai seorang perwatakan seimbang, berbudi pekerti lurus, sopan santun, rendah hati, berseri-seri dan bercahaya. Saya bersumpah, saya berkata dengan sesungguhnya bahawa beliau menemui saya dengan penuh kecintaan dan keramahan. Dilekatkan dalam fikiran saya bahawa beliau mengenali saya dan mengetahui akidah saya. Beliau juga mengetahui hal-hal yang saya berbeza pandangan dengan kaum Syiah dalam akidah dan keyakinan. Namun beliau tidak memperlihatkan satu ketidaksukaan atau ketidaksetujuan. Tidak juga beliau berpaling dari saya. Bahkan beliau menemui saya dan mencintai saya bagaikan kekasih yang tulus dan mengungkapkan kecintaannya itu bagaikan seorang sahabat yang sejati dan tulus. Beliau ditemani oleh Hazrat Hussein, bahkan Hazrat Hasan dan Hazrat Hussein serta Sayyidul Rasul Khataman Nabiyyin sallallahu alaihi wasallam. Berserta mereka seorang wanita yang cantik, berdarjat tinggi, kesalehannya terhormat, diberkati, suci, agung dan dimuliakan. Mutu tinggi batiniah dan lahiriah beliau mengandungi cahaya rohani. Saya mendapati beliau radhiyallahu ta'ala anhu sedang penuh dengan kesedihan, tapi selalu beliau sembunyikan. Disampaikan kepada hati saya bahawa beliau adalah Fatimah Az-Zahra. Saya sedang berbaring ketika Hazrat Fatimah mendekati saya, lalu beliau duduk di dekat saya. Saya sedang berbaring, beliau meletakkan kepala saya di atas paha beliau dan memperlihatkan kasih sayang. Saya melihat beliau merasa sedih dan gelisah disebabkan oleh berbagai permasalahan yang sedang saya alami. Beliau merasa hiba dan risau bagaikan seorang ibu yang gelisah atas penderitaan anaknya. Sebahagian ghair
melemparkan tuduhan atas hal ini dengan mengatakan, lihatlah betapa salahnya perkara ini bahawa dia meletakkan kepala di atas peha. Padahal di sini diberi permisalan ibu dan seluruh sifat yang diterangkan sebelumnya jika dibaca dengan seksama dan melihat bahawa Hazrat Fatimah memberikan perlakuan kasih sayang kepada beliau bagaikan seorang ibu. Dengan merenungkan hal itu, tuduhan tadi akan hilang. Namun kerana mereka berfikiran kotor, untuk itu selalu mereka lemparkan tuduhan itu. Lebih lanjut, bersabda betapa pengasihnya beliau kepada saya, sebagaimana seorang ibu bersikap pengasih kepada anaknya. Saya lalu diberitahu bahawasanya hubungan saya dengan beliau ialah dalam pandangan Hazrat Fatimah, kedudukan saya seperti salah seorang anaknya secara rohani. Terdetik di dalam fikiran saya bahawa kesedihan beliau merupakan isyarat kepada satu kezaliman yang akan saya alami dari bangsa saya sendiri, penduduk negara ini dan pihak-pihak yang bermusuhan. Artinya Hazrat Fatimah bersedih setelah mengetahui bahawa anaknya akan terpaksa mengalami kezaliman ini. Kemudian datanglah Hazrat Hasan dan Husain menghampiri saya. Kedua-duanya memperlihatkan rasa cinta bagaikan saudara dan mendekati saya bak dua orang penglipur lara. Itu berupa satu kasyaf dalam keadaan terjaga dan satu kesempatan yang sudah berlalu beberapa tahun yang lalu. Dan saya memiliki hubungan yang serasi dengan Ali dan Al-Husain. Dan tidak ada yang mengetahui rahsia ini kecuali Allah. Rab dua arah di timur dan dua arah di barat. Dan sesungguhnya saya mencintai Ali dan kedua puteranya. Kerana itu siapa yang memusuhi beliau, saya pun memusuhinya. Bersamaan dengan itu, saya bukanlah termasuk orang-orang yang zalim dan melakukan sesuatu tanpa berfikir. Saya tidak mungkin memalingkan muka dari apa-apa yang telah Allah bukakan kepada saya. Dan saya bukan termasuk orang-orang yang melampaui batas. Jika kamu tidak menerimanya, maka amalanku adalah bagiku sedangkan amalanmu adalah bagimu. Allah Ta'ala pasti akan memberikan keputusan antara kita dan Dia adalah yang terbaik di antara para pemberi keputusan. Pembahasan mengenai Hazrat Ali berakhir sampai di sini. InsyaAllah nanti akan berlanjutan pada topik yang berikutnya. Sekarang saya pun akan menyampaikan satu pengumuman, yakni insyaAllah setelah solat Jumaat nanti saya akan meresmikan satu saluran yang baru yang akan berkeudara 24 jam. Saluran TV tersebut bernama MTA Ghana. Telah berdiri Wahab Adam Studio di Ghana pada tahun 2017. Nama tersebut diambil dari nama mantan Amir dan Missionary in Charge yang bernama almarhum Abdul Wahab Adam. Adapun 60% program saluran MTA Afrika waktu ini dihasilkan di studio tersebut. Di studio tersebut terdapat 17 pekerja sepenuh masa, lebih 60 petugas sukarelawan yang telah mendapat pendidikan dalam berbagai bidang. Wahab Adam Studio adalah salah satu di antara studio tercanggih di Ghana. Di dalamnya terdapat banyak kemudahan yang terbaik. Banyak badan media dan penyiaran menghantar petugas-petugas mereka ke studio ini untuk mendapatkan latihan dan pengalaman. Studio ini telah menayangkan banyak sekali program siaran langsung. Di antaranya adalah pertandingan tilawah Al-Quran pertama di Afrika, juga termasuk program-program Ramadan Mubarak. Saluran baru yang bernama MTA Ghana. Ini akan menjadi saluran TV negara yang baru yang akan ditayangkan 24 jam pada platform digital di Ghana. MTA Ghana dapat disaksikan dengan menggunakan antena biasa tanpa memerlukan parabola. Maksudnya adalah penduduk Ghana dapat menikmati saluran ini dengan mudah dengan antena biasa. Saluran ini dapat dinikmati di tempat dan lokasi yang terjangkau oleh saluran-saluran TV besar di Ghana. Dengan begitu, jutaan rumah di seluruh negara akan dapat melayari saluran ini. Saluran ini dapat menjangkau seluruh wilayah dari selatan ke utara, insya-Allah. Wahab Adam Studio juga akan menghasilkan program TV dalam berbagai bahasa, di antaranya bahasa Inggeris, Koiga, Hausa dan juga bahasa lainnya. Tugas untuk menyiarkan saluran dan penyusunan acara akan dilakukan oleh sukarelawan Lajna dan timnya. Program yang bertema akhlak, talim dan tarbiyat akan dihasilkan. Dengan demikian, akan memberikan informasi mengenai ajaran Islam yang benar dan indah kepada orang-orang, insya-Allah Ta'ala. Dengan perantaraan saluran ini, MTA Ghana akan menjadi satu-satunya saluran yang sepenuhnya mendedikasikan diri untuk menyebarkan ajaran Islam pada platform digital di negara, insya-Allah. Di satu pihak,
Para penentang jemaat berusaha untuk menutup jalan kita. Namun di pihak lain, Allah Ta'ala membuka dan bahkan banyak sekali jalan baru. Inilah kurnia Allah Ta'ala ke atas jemaat. Jalan yang tertutup pun insya-Allah akan terbuka bila tiba waktunya. Namun bersamaan dengan itu, Allah Ta'ala juga memberikan sarana kebahagiaan. Saluran ini insya-Allah akan menjangkau ke seluruh negara insya-Allah. Bahkan mungkin menjangkau ke beberapa negara di negara jiran insya-Allah. Seperti yang telah saya katakan, setelah solat Jumaat nanti saya akan merasmikannya. Perkara yang kedua, sebagaimana yang sering saya himbau, akhir-akhir ini doakanlah untuk para Ahmadi yang sedang dipenjara di Pakistan dan Algeria secara khusus. Semoga Allah Ta'ala memberikan sarana untuk kebebasan mereka. Doakan juga untuk keadaan di Pakistan secara umum. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada para Ahmadi di sana untuk dapat hidup dengan tenang. Memberikan akal kepada para penentang. Jika memang tidak layak untuk itu, apapun perlakuan yang akan Allah berikan kepada mereka, semoga terjadi. Semoga segera kita dapat terbebas dari mereka. Para Ahmadi dan khususnya para Ahmadi Pakistan harus menekankan pada pelaksanaan ibadah, nafal, doa dan sedekah. Semoga Allah Ta'ala melindungi mereka dalam keamanannya. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر